Faham tak? Ilmu ni kena tak sejarah. Salih ala sayyidina Muhammad. Baik. Juga telah pun tamat dan kita tidak berada pada zaman Nuh. Dan maka berpindahlah pula kepada fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga yang Nabi SAW sebut tentang kerajaan yang menggigit, mulkan a'ban. Sudah berubah perkataan daripada khilafah kepada mulkan. Dua bentuk yang berbeza. Khilafah dilantik secara masalah ulama bermusyawarah, mengangkat orang yang paling bertakwa di kalangan mereka sebagainya. Adapun sistem mulkan ini tuan-tuan, kerajaan ini pula dia akan turun dalam dua bentuk. Satu dipanggil sultaniyah, turun dia tentang bentuk keturunan demi keturunan, keturunan demi keturunan dan sebagainya. Ataupun dia buat dalam bentuk yang lain selain daripada bentuk yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Mungkin di situ wujudnya sistem demokrasi dan sebagainya. Anda faham tak? Beza. Maka waktu itu tuan-tuan dia panggil kerajaan yang menggigit dengan dua maksud. Yang pertamanya menggigit itu dengan maksud yang turun dia tidak mahu melepaskan kerajaan itu turun kepada orang lain selain daripada turun kepada anak beranak gigit. Yang kedua kata ulama yang mentafsirkan perkataan menggigit yang disebut oleh Nabi SAW itu ialah dia nak beramal macam yang dibuat pada zaman An-Nubuwah dan Khilafah ala manhaj An-Nubuwah, akan tetapi fitnahnya terlalu besar sehingga mereka nak berpegang kepada sistem Islam itu sangat susah sampai terpaksa menggigit dengan geraham-geraham mereka. Bila pintu fitnah dipecah? Pintu fitnah ini pecah dengan kewafatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW sebut nanti wafatnya Sayyidina Umar akan pecahlah pintu fitnah. Nabi sebut dengan perkataan pecah. Pecah bukan tutup. Tutup, buka boleh tutup, tapi pecah tak boleh tutup. Dan fitnah dia akan berlanjutan, berlangsung sampailah hari kiamat. Kita berada pada zaman kemuncak fitnah. Baik, sekalian saya. Baik. Juga kita tidak berada pada zaman itu sebab ulama sebut fasa ketiga ini telah pun tamat dengan tumbangnya khilafah terakhir umat Islam, sistem khilafah terakhir umat Islam, iaitulah dengan tumbangnya kerajaan Uthmaniyah Turki pada tahun 1924. Baik. Selepas daripada itu kita berpindah kepada fasa yang keempat. Fasa yang keempat dia panggil mulkan Jabariyah, kerajaan yang memaksa, diktator, kuku besi. Ada yang panggil kita ni berhenti berapa ni? Ustaz, kita tak bagi time kat saya ni. Oh wah, pukul 3 pagi. Boleh tunggu 3 pagi? Tentang tunggu saya nak balik. Sejak ada saya Muhammad. Panjang mereka ni tuan. Tak masuk 4 darjah ni. Ni duduk pusing-pusing buat akhir zaman. Tuan-tuan tahu tak apa yang dibuat? Saya baru balik daripada Palestin. Alhamdulillah. Waktu saya pergi Palestin baru ni, kali kedua saya pergi pada tahun ini. Sejak ada Sayyidina Muhammad. Kami menyaksikan kebangkitan rakyat Palestin, dia panggil Intifadah. Pasal apa nak cerita ni? Pasal nak cerita kesan daripada tumbangnya kerajaan kerajaan Islam. Dia membuat pecah dan perintah. Apa yang jadi sekarang ni tuan-tuan, dan dia terkait dengan akhir zaman. Sekarang ni orang-orang Yahudi cuba nak rampas Masjid Aqsa daripada orang Islam dengan alasan di situ adanya kesan peninggalan Nabi Sulaiman dulu ni. Dia panggil Haikal Sulaiman. Dan mereka klaim tempat itu milik mereka. Dan di bawah itu ada kesan-kesan tinggalan daripada Haikal Sulaiman. Maka ada lebih 16 terowong yang dikorek di bawah Masjid Aqsa tu dengan tujuan untuk merobohkan Masjid Aqsa daripada bawah. Dan apa yang dia buat kepada seluruh umat di dunia, dia doktrin kepala kita yang Masjid Aqsa itu ialah kubah yang berwarna emas. Pasal semua kalau bincang tentang Masjid Aqsa semua nampak kubah apa? Emas kan? Sedangkan itu bukan Masjid Aqsa. Itu adalah satu masjid yang dibuat bermula pada zaman Sayyidina Umar bagi nak meraihkan satu tempat
Nabi pijak di atas batu untuk naik ke Mi'raj. Batu dia panggil kubah as-sakhra ataupun kubah batu yang duduk lindung batu tu dan dibuat masjid dekat situ. Itu duduk di perkaraian Masjid Aqsa. Masjid Aqsa duduk depan sikit, turun ke bawah sikit, yang kubahnya warna hitam. Sikit hari roboh Masjid Aqsa ni tuan-tuan sekalian, orang tak perasan pun. Orang dia ingat apa? Ni Masjid Aqsa tu ada lagi. Itu tujuannya. Faham tak? Dan mereka telah berjaya merampas satu masjid nama Masjid Ibrahim. Masjid Ibrahim ni luar tuan-tuan, dekat Hebron. Hebron ini kawasan pemerintahan orang Islam. Faham? Dalam kawasan pemerintahan Hebron tu ada satu masjid nama Masjid Ibrahim. Dalam Masjid Ibrahim tu ada makam Nabi Ibrahim, makam Sarah. Ada makam Nabi Yaqub, ada makam isteri dia. Ada makam Nabi Ishaq, ada makam isteri dia, Rafiqah. Di bawah makam Nabi Yaqub itu tuan-tuan ada makam Nabi Yusuf. Tempat itu ialah tempat tanah yang dibeli oleh Nabi Ibrahim dulu sebagai kawasan perkuburan keluarga, ahli keluarga dia. Kisah dia. Dia buat masjid. Jadi ada masjid tu. Tuan-tuan, satu hari orang Islam tengah semayang. Mai orang Yahudi seorang doktor, dia bawa senapang M16, M60, prong tembak orang tengah semayang subuh bulan Ramadan, mati 20 orang. Habis mati 20 orang, orang kampung semua keluar. Bila orang kampung keluar semua, polis askar Yahudi tahan sekeliling, tembak pula 30 orang mati dekat luar. Berlaku pada bulan Ramadan. Masjid tu ditutup 9 bulan. Orang tak boleh masuk, orang tak boleh keluar. Selepas 9 bulan dibuka masjid tu, tuan-tuan tengok agak keliling dan nak masuk masjid tu mesti melalui checkpoint daripada askar Yahudi. Masjid kita, depan main tembak kita lah ni, nak masuk main di masjid mesti dapat approval daripada askar Yahudi. Tinggal IC. Cek tubuh badan boleh masuk masjid. Kalau dia bagi masuk, masuk. Tak bagi masuk, tak bagi masuk. Dia bayar. Itu pun dia masuk tuan-tuan sekalian. Kita ni tak ada siapa cek IC pun masuk masjid. Tu pun tak main. Kalau dia minta IC, saya ingat cerah. Tu imam pun tak main. Oh, saya ada saya Muhammad. Tu. Tuan-tuan, bukan setakat tu. Masuk masjid, tuan-tuan bayang masjid yang besar ni. So, saya nak bagi tuan-tuan boleh imagine. Masjid besar ni. Tuan-tuan tengok tiang yang tiga yang hujung, yang tiang yang paling hujung, okay, ada 1, 2, 3 tiang yang hujung tu. Kan? Dengan tiang yang paling depan ni. Yang bahagian depan yang L ni dan L yang tu, itulah khas untuk orang Islam. Yang selebih ni telah ditukar menjadi sinagog ataupun kuil untuk orang Yahudi. Ramai. Dia main tembak kita, main bunuh kita, kemudian tuan-tuan sekalian dia tutup masjid, kemudian lepas buka je masjid, lebih daripada 60% bahagian masjid telah ditukar menjadi sinagog yang orang Islam tak boleh nak masuk. Yang dalam dia ada makam Nabi Yaqub, ada makam isteri dia, ada makam Nabi Ibrahim, ada makam Sarah. Depan yang milik orang Islam hanya makam Nabi Ishaq dan isteri dia. Tuan-tuan, itu jadi. Nabi Yusuf terus, siapa pun tak boleh tengok. Nabi Yaqub dalam tu, siapa pun tak boleh tengok. Mereka orang Yahudi jadi masuk. Tuan-tuan, kita pergi tengok, kita rasa sangat geram. Mereka percaya merampas Masjid Ibrahim tu dan mereka cuba nak buat benda yang sama dekat Masjid Aqsa. Sekarang ni, budak-budak balik sekolah umur 12 tahun, 13 tahun. Tembak ikut suka tu kan. Saya pergi ziarah seorang. Anak dia umur 14 tahun balik sekolah. Kita tembak tu. Shoot tepat. Kena dekat jatuh. Mati. Pasal apa? Alasan apa? Tak ada apa. Saja. Budak balik sekolah. Ada senapang. Ada pisau. Mana ada pisau? Tembak dulu. Pam. Tengok tak ada pisau. Letak kat tepi pisau tu. Subhanallah. Setiap hari dibunuh tuan-tuan sekalian. Remaja-remaja umur belasan tahun yang biasanya balik daripada sekolah. Seluruh daripada orang Yahudi dibenarkan untuk pegang pistol seorang satu. Tuan, tak kira suri rumah ke apa ke semua, suri rumah bawa anak stroller tu. Tuan-tuan sekalian, setiap hari orang Islam dibunuh. Orang sebelah jiran dia tu, apa yang dia buat? Negara jiran sebelah tu, apa dia buat? Tuan-tuan boleh bayang tak dulu, kalaulah Palestin duduk di bawah satu sistem pemerintahan yang besar, yang jadi macam zaman Nabi, macam zaman para sahabat, zaman Sayyidina Umar sendiri, 1/3 dunia diperintah oleh orang Islam. Tuan-tuan ingat, orang-orang yang duduk di sekeliling Palestin akan biar saja orang Palestin kena bunuh macam tu. Dia akan biar tak? Tak, semua orang kampi. Apa yang kau buat tuan-tuan? Jatuhkan kerajaan Islam, pecah, dia panggil pecah dan perintah, letak masing-masing tuan-tuan sekalian, nanti diserang satu negara. Orang lain tak akan kacau, tak akan border. Pasal apa? Pasal itu negara dia, bukan negara aku. Kita faham tak ni? Tapi sudah ingat, akhir zaman Palestin akan kembali bebas. Itu tanda kiamat.
Tapi kita tak tahu macam manakah salli ala Sayyidina Muhammad. Keadaan nanti salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Sampai kat merah. Tak siap abang kita pukul 3. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi tak tahu macam mana keadaan Masjid Aqsa yang akan kita ambil nanti. Tak tahu. Mungkin dah hancur, mungkin dah roboh, mungkin dah rosak. Wallahu a'lam, kita tak tahu tuan-tuan sekalian. Tapi yang pastinya Masjid Aqsa akan kita ambil semula. Sekarang ni ada sendiri dalam handphone saya gambar-gambar pokok orqat yang ditanam oleh orang-orang Yahudi, termasuk di depan Masjid Aqsa, sepanjang depan Masjid Aqsa, tembok Masjid Aqsa tu ditanam pokok-pokok orqat yang banyak. Sebab mereka juga beriman dengan hadis Nabi SAW yang cerita pokok tu, dan dia tak akan bercakap bila dia bersembunyi di belakangnya. Tuan-tuan sekalian, bersalli ala Sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan sekalian, bersalli ala Sayyidina Muhammad. Habis pasal ketiga, masuk pasal yang keempat. Masuk pasal yang keempat, Mulkan Jabariyah. Pasal ni, pasal yang keempat inilah tuan-tuan akan menyaksikan peralihan daripada tanda kecil kiamat kepada tanda besar kiamat. Peralihan daripada tanda kecil kiamat kepada tanda besar kiamat. Tanda kecil kiamat bermula pada zaman kelahiran Nabi lagi ni. Berlangsung. Ulama senaraikan telah berlaku lebih daripada 120 tanda-tanda kiamat kecil, dan kita sedang menunggu tanda-tanda kiamat besar. Faham? Bila nak berlaku kiamat besar ni? Pada fasa yang keempat. Sebab fasa yang keempat inilah tuan-tuan akan menyaksikan antara tanda peralihan ialah munculnya Imam Mahdi. Tuan-tuan tengok berlaku sekarang ni tuan-tuan, dia ada satu peperangan yang akan berlaku akhir zaman. Peperangan yang sangat besar, dia panggil Malhamah Kubra. Peperangan besar. Bahasa Arab dia sebut Malhamah Kubra, perang besar. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil apa? Perang World War. World War. Baru-baru ni Rusia serang ke Syria. Dan Presiden Rusia telah pun buat satu statement. Dia kata this is the beginning of World War III. Ini adalah permulaan kepada Perang Dunia Ketiga. Dia sebut Perang Dunia. Nabi SAW sebut dulu 1400 tahun dekat dengan kiamat akan berlaku World War, Perang Dunia yang disebut sebagai Malhamah Kubra. Dan an-nihayah dan muslimat, permulaan kepada peperangan besar ini ialah berlaku perang di antara orang-orang Rom dan orang-orang Islam. Dan orang-orang Eropah. Tidakkah yang berlaku sekarang ini tuan-tuan ialah orang-orang Eropah telah masuk ke negara-negara orang Islam dan membunuh orang-orang Islam di Syria. Adakah itu yang dimaksudkan dengan Nabi? Wallahu a'lam. Dan kita memang duduk pada zaman dia dah, tak mustahil benda itu berlaku. Faham? Dan kesenamangan daripada peperangan ini jugalah yang akan membawa kepada munculnya Imam Mahdi. Selepas munculnya Imam Mahdi, tuan-tuan akan menyaksikan bagaimana munculnya Ad-Dajjal. Selepas munculnya Ad-Dajjal, tuan-tuan akan tengok pula bagaimana munculnya turunnya Nabi Isa AS. Selepas Nabi Isa AS turun, dia akan bunuh Dajjal. Kemudian muncul pula Ya'juj Ma'juj yang akan dibunuh, yang akan dimatikan oleh Allah dengan seluruh muslimat tuan-tuan sekalian. Mayat-mayat yang bergelimpangan sampai turunnya binatang yang matuk-matuk dan membersihkan dunia seluruhnya. Selepas daripada itu Dajjal pun dah mati, Ya'juj Ma'juj pun dah mati. Masuklah fasa yang kelima. Dia panggil fasa khilafah ala manhaj an-nubuwah. Macam pernah dengar, memang sama macam yang kedua tadi ni. Pemerintahan yang sama macam pemerintahan para sahabat. Waktu tu dunia ataupun bumi akan diperintah oleh manusia adil yang namanya Nabi Isa alaihissalam, yang akan duduk di bawah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Jadi kita tak tahu lah. Daripada banyak-banyak pasal kita tahu mana? Pasal keempat. Jadi ulama sebut tidak mustahil pada zaman kita ni
dengan mata kita sendiri, kita akan menyaksikan munculnya Dajjal. Tanda-tanda sudah berada di hadapan mata-mata kita. Dan sallallahu alaihi wasallam. Faham ni? Baik, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, baru masuk bab Dajjal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Dajjal ini tuan-tuan, dia merupakan satu fitnah yang sangat besar di kalangan fitnah-fitnah yang akan berlaku. Dajjal inilah fitnah yang paling besar. Sehingga Nabi pernah sebut, tuan-tuan, tidak ada seorang Nabi pun yang diutus kecuali mereka mengingatkan umat mereka tentang seorang pendusta, yakni Dajjal. Ketahuilah yang matanya buta sebelah, sedangkan Tuhan kalian tidak buta sebelah, dan di antara dua matanya tertulis perkataan kafir ataupun kafarah. Dajjal ini manusia. Dia bukan yang setengah orang sebut dia ni bentuk maknawi, dia kata. Dia ni satu sistem ataupun satu kerajaan atau satu benda. Bukan manusia. Mata tu buta tu dengan maksud melihat dunia saja, tidak melihat akhirat. Tak. Nabi sebut tentang fizikal Dajjal. Nabi sebut tentang exactly Dajjal ni siapa dia. Dalam hadis Nabi SAW sebut tuan-tuan, bagaimana rambutnya Muhammad kerinting, badannya besar. Dia kakinya bengkok, matanya buta sebelah. Sebelah lagi tuan-tuan sekalian macam sebutnya lah, tersembul. Wajib dekat sembul lah. Sama bukan macam duduk berayun tu cerita hantu baru tengok tu. Allahumma salli alaihi. Memakai jubah dan pengikutnya lebih 70,000 orang. Sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia dengan tulis kat Farodi dia ni, maksud dia kalau dia mai tuan-tuan sekalian, tuan-tuan kenal tak dia? Kenal tak? Dia mai. Kita tengah duduk kuliah. Naik kat belakang. Belah muslimat. Mai dengan badan besar dia tuan-tuan, dengan pakai jubah dengan tulis kat Farod kat dia, dengan mata buta sebelah, dengan rambut keriting tebal apa semua tuan-tuan sekalian. Kenal tak dia? Kenal, subhanallah. Kita semua akan kenal dia. Nabi SAW sebut, kamu semua akan kenal dia. Kamu boleh baca apa yang tulis di dahi dia. Subhanallah. Walau kamu pandai membaca, kamu tak pandai baca, tetap kamu pandai membaca, tahu itu Dajjal. Semua orang tahu itu Dajjal. Dan dia akan ajak kita untuk ikut dia, untuk beriman dengan dia. Tuan-tuan, agaklah kalaulah orang yang macam tu main masuk dalam majlis kita waktu ni, dia main-main tuan-tuan sekalian, dia kata Musa dia minta mikrofon kat saya. Dia bagi. Sila. Macam tu lah kot kan. Dia main-main dia kata apa? Aku Tuhan kamu. Ikut aku. Tuan-tuan nak ikut dia tak? Ikut dia tak? Lah dia boleh nak sembang. Dah Azad. Dah lah. Nabi tak lah. Tapi Nabi SAW sebut, ramai yang akan ikut dia. Terlalu sedikit orang yang akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Allahumma salli. Sebab apa? Sebab sebelum datangnya Dajjal, kita diuji dengan ujian yang sangat berat. Segala kemewahan yang kita ada, semua ditarik balik sebagai persediaan untuk berhadapan dengan ujian yang lebih besar yang namanya Dajjal. Tuan-tuan boleh bayang macam ni keadaan. Waktu tu Nabi sebut tentang kamu ju'an jiddan. Kamu jur jiddan. Kamu lapar sangat. Sangat lapar. Peraya kepada munculnya Dajjal. 3 tahun kita akan berhadapan dengan kering. Tadi Allah cerita. Tuan-tuan, kita berbincang tentang kering ini dah berapa tahun. Ingat, tuan-tuan sendiri pun berhadapan dengan susahnya waktu kita ada kemarau tahun 2 tahun lepas. Tahun pertama Nabi SAW sebut 1/3 hujan tak turun. Tahun kedua 2/3 hujan tak turun. Tahun ketiga langsung setitik hujan tak turun. Dan waktu itu kamu berada dalam keadaan yang sangat lapar. Nak bagi fikir susah-susah sangat tuan-tuan, cuba bayang waktu banjir hari itu cukup lah. Hari itu banjir jadi satu dekat Kelantan. Saya baca satu akhbar yang cerita bagaimana satu tim orang-orang buta yang pergi
buat bantuan kepada orang-orang yang kena banjir. Dia abang the first yang sampai. Dia orang tu sembunyi di atas bukit. 2 hari dah tak makan. Anak-anak menangis lapar, nak minum air daripada banjir tu tuan-tuan sekalian, tak boleh nak minum sebab terlalu kotor. Menangis, lapar. Tiba-tiba datang tuan-tuan sekalian, satu grup bawa makanan. Tapi yang bawa makanan ni ialah orang-orang Buddha. Sami-sami. Orang-orang Cina yang pakai pakaian-pakaian yang ada lambang-lambang Buddha di baju-baju mereka. Bawa makanan. Tuan-tuan, mereka yang dah tak makan 2 hari, agak-agak dia ambil dah makanan tu. Ambil tak? Ambil. Sebab apa? Tuan-tuan bayang, waktu Dajjal muncul, bukan 2 hari kita tak makan. Setahun, hujan langsung tak turun. Tuan-tuan boleh bayang macam mana teruknya keadaan kita waktu itu. Sallallahu alaihi wasallam. Kita pula tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad ni, sumber elektrik kita tuan-tuan, Telekom, TNB. Dan sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak sumber elektrik kita yang kita ambil daripada empangan-empangan. Dan tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan masalah elektrik. Saya, sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, kami mengaji di Yaman ni biasa. Kullu yawm ma fi shahrubah. Setiap hari elektrik tak ada. Biasa. Kadang-kadang 3 hari tak ada elektrik. Kalau 3 hari tak ada elektrik, tuan-tuan, telefon tak boleh pakai, handphone tak boleh pakai, komputer semua tak boleh pakai dah. Lost connection 3 hari. Seminggu tak ada elektrik, tuan-tuan akan tengok kereta tersadai dekat depan rumah, semua dah tak jalan dekat jalan-jalan sebab pam-pam minyak semua dah tutup. Guru saya tak pernah sampai kepada sebulan. Guru saya pernah sampai sebulan. Dia pernah sebut kat saya, waktu elektrik tak ada sebulan. Di Yaman hari tu, kami masak pakai kayu-kayu balik. Sebulan saja tak ada elektrik. Pakai kayu balik. Tuan-tuan boleh tengok yang berlaku di Syria lah ni. Dia bertunjuk bagaimana dimasak, tuan-tuan, daun-daun ini dimasak untuk makan sebab tak ada makanan. Tuan-tuan boleh tengok, subhanallah, bagaimana dilapah anjing-anjing yang tinggal hanya usus anjing sebab tak ada benda nak makan. Kita akan berhadapan benda yang sama bila Dajjal itu muncul. Tuan-tuan, Dajjal belum muncul, tuan-tuan tengok orang dah mula makan anjing. Tuan-tuan boleh bayang nanti bila Dajjal muncul, lebih teruk keadaannya. Kita berada dalam keadaan yang sangatlah. Anak-anak menangis di rumah, lapar mak, nak makan mak, susu mak, tak ada, mak pun tak ada susu dah. Makanan pun tak ada di rumah, habis dah. Sabarlah nak, lapar ni mak, lapar. Kita tengok ada orang yang meninggal disebabkan kelaparan, subhanallah, sebabkan kebuluran. Macam-macam, semua duduk dalam keadaan yang sangat susah. Tiba-tiba datang seorang lelaki membawa segunung makanan, segunung berbukit-bukit roti, Nabi sebut dalam riwayat. Seorang lelaki, dia datang bawa berbukit-bukit roti, subhanallah, dalam keadaan semua orang dalam keadaan lapar waktu tu. Tuan-tuan, agak kita nak lapar terus sampai mati ataupun tuan-tuan akan terima roti yang diukur oleh orang tu. Tuan-tuan, ambil tak? Nampak tak berani angguk lah. Tak berani nak angguk. Ya tak? Tapi jawab dalam hati. Tuan-tuan ingat setakat iman kita lah ni. Tuan-tuan rasa kita ambil tak? Dia takut kita ambil. Sebab tu Nabi sebut, orang yang paling ramai nak ikut Dajjal ialah orang perempuan. Sampai Nabi suruh ikat isteri dan anak-anak dia. Pasal apa? Anak-anak dan isteri dia semua nak lari pergi ikut Dajjal. Pasal apa? Tuan-tuan, orang perempuan ialah orang yang lembut hati dia. Dia nak ikut Dajjal tu bukan sebab handsome Dajjal tu. Tapi waktu tu dia fikir anak dia tak makan tu. Dia nak Allahumma salli ala sayyidina. Tu dia pergi. Fitnah Dajjal. Baru satu. Tuan-tuan tak tengok macam mana dia buat fitnah, tuan-tuan sekalian. Tempat yang dia datang, kita nak baca sikit daripada hadis dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hadis yang diriwayatkan kita oleh Sayyidina Musalli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Nabi pernah bercerita tentang Dajjal pada satu hari kita ni. Kemudian Musalli ala Sayyidina Muhammad, kami mendengar Nabi ini daripada jauh, sekejap tinggi, sekejap rendah, sekejap tinggi, sekejap rendah perbincangan. Siapa nak dengar? Kemudian kami pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Rasulullah tanya, kamu nak apa? Rasulullah,
Dia kata, wahai Rasulullah, pagi tadi kami dengar Tuhan menceritakan tentang Dajjal. Sekali Tuhan tinggi suara, sekali Tuhan rendah suara. Boleh tak Rasulullah cerita dekat kami semula? Lalu Rasulullah cerita. Rasulullah kata apa? Tuan-tuan, ini yang merisaukan kita. Nabi SAW sebut di awal-awal peringatan dia kepada sahabat ni. Dia kata, bukan Dajjal yang paling aku khawatir terhadap kamu. Dajjal yang aku tak khawatir sangat. Kata dia, kalau dah dia muncul ketika aku berada di tengah kamu. Kalaulah dia muncul ketika aku berada bersama dengan kamu, kata Nabi SAW, maka akulah yang akan menjadi pelindung kamu, kata Nabi. Tuan-tuan, para sahabat rasa apa? Lega, Alhamdulillah. Kalau Dajjal muncul, Nabi duduk aja. Lega, Alhamdulillah. Rasulullah boleh protect kami daripada Dajjal. Tapi Nabi kata apa? Yang aku risau ni apa? Jika dia muncul ketika aku sudah tidak ada di tengah-tengah kamu, maka setiap daripada kamu akan menjadi pelindung untuk dirinya sendiri. Dan Allah lah yang akan menggantikan aku untuk melindungi setiap orang itu. Tuan-tuan bayang, kita duduk zaman yang Nabi Fatir tu. Apa dia ni? Waktu Nabi dah tak sama dengan kita. Maksud daripada ni, Nabi sebut apa? Setiap daripada kamu akan melindungi diri kamu sendiri. Saya ada isteri, saya takkan mampu untuk pertahankan isteri saya daripada fitnah Dajjal. Saya ada anak, saya takkan mampu untuk pertahankan anak saya daripada fitnah Dajjal. Melainkan anak saya terpaksa berhadapan dengan fitnah sendiri. Dan dia sendiri terpaksa mempertahankan diri dia sendiri daripada fitnah Dajjal. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan akan tengok bagaimana pecah keluarga waktu itu. Yang anak ikut Dajjal, yang pak mati sebab tak mau ikut Dajjal. Yang anak pertahan diri sampai mati sebab tak mau ikut Dajjal. Yang pak dan mak dia ramai-ramai pergi ikut Dajjal. Allahumma salli. Kata Nabi selanjutnya, Dajjal adalah pemuda yang berambut keriting. Nabi ceritakan sifat Dajjal. Matanya buta, yang kanan. Barang siapa di antara kamu berjumpa dengannya, maka bacakanlah kepadanya permulaan daripada surah Al-Kahfi. Maksudnya kena hafal lah. Sebab kita tu zamannya dah. Jumpa Dajjal, baca permulaan surah Al-Kahfi. Berapa ayat? 10. Man hafizah, siapa yang menghafaz. 10 ayat, 10 awal ayat daripada surah Al-Kahfi. Maka dia akan terhindar daripada fitnah Dajjal. Jumpa Dajjal, baca ni 10 ayat surah Kahfi. Sebab tu kena hafal. Kalau Dajjal Amerika kita, oi, kita. Tunggu saat. Baru dia cari Quran. Tengok Quran. Cari apa tu? Saat. Mau dia pokok kepala kita ni. Hafal. Siapa hafal dah 10 ayat surah Kahfi ni? Tak angkat tangan semua. 2 je tak angkat tangan. 1 tawaduk. 1 lagi memang tak hafal tu. Hafal lah tuan-tuan. Kita duduk zaman fitnah. Pagi-pagi lepas subuh kita baca 10 ayat surah Kahfi. Jadikan dia amalan. Faham tak? Dan 10 akhir daripada surah Al-Kahfi. Yang tu ada 2 riwayat. Satu Nabi sebut man hafizah juga. Satu Nabi sebut man qara'ah. Siapa yang membaca. Sesungguhnya Dajjal akan muncul di tempat sepi antara Syam dan Iraq. Lalu dia merosak ke kiri dan ke kanan. Wahai hamba-hamba Allah, teguhkanlah pendirian kamu. Dia akan muncul satu tempat nama Khurasan. Duduk di antara Syam dengan Iraq. Bila dia muncul, dia akan merosakkan di kiri dan kanan, di kiri dan kanan. Dia kata Nabi SAW pesan, kalau kamu berjumpa dengan dia, subhanallah, maka teguhkanlah pendirian kamu. Apa saja fitnah, apa saja ujian yang dia bagi kat kita, kena kuat bertahan. Allahumma salli. Itu kawan saya kata, Ustaz, janganlah Dajjal muncul waktu kita ni. Kita ni tengah lemah iman. Memang Dajjal akan muncul pada ketika manusia sedang lemah iman. Dajjal tak akan muncul waktu manusia tengah kemuncak iman. Kalau Dajjal muncul waktu zaman para sahabat, lapar. Biasa lapar. Tidak. Sebab tu kena belajar puasa. Faham tak ni? Azam tahun baru.
nak berniaga, buka cawangan kedua. Azam tahun baru, nak berhenti merokok, isap vape. Azam tahun baru, macam-macam nak kahwin. Azam tahun baru